Shalom saudara dan saudari, selamat pagi. Biarlah kita mendekati Tuhan, menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur datang ke hadirat-Mu kerana betapa baiknya-Mu Bapa, betapa kasihnya-Mu Bapa terhadap kami Bapa. Kami tak tahu dengan apa akan dapat kami balasi kasih-Mu yang begitu jauh dalam, begitu jauh tinggi, begitu jauh panjang dan lebar. Kami bersyukur Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Hari demi hari Engkau mencurahkan kasih-Mu di atas kami Bapa. Kami bersyukur Bapa. Biarkan pagi ini sekali lagi kami merasai dan mengalami kasih-Mu melalui saat teduh ini Bapa. Dekatilah kami Bapa seperti kami mendekati-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Pagi ini, biarlah kita membaca daripada Mazmur 37 ayat 16 hingga 22. Ya, ayat 16 hingga 22. Sedikit barang yang dimiliki orang baik lebih berharga daripada kekayaan semua orang jahat. Kerana Tuhan akan mematahkan kuasa orang jahat dan melindungi orang yang baik. Tuhan memelihara mereka yang mentaatinya, dan negeri ini menjadi pusaka mereka selama-lamanya. Mereka tidak akan menderita pada masa kesusahan, mereka akan berkecukupan pada masa kelaparan. Tetapi orang jahat akan mati, musuh Tuhan akan hilang seperti bunga di padang, mereka akan lenyap seperti asap. Orang jahat meminjam dan tidak membayar balik, tetapi orang baik memberi dengan murah hati. Mereka yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri ini, tetapi mereka yang dikutuk olehnya akan diusir. Saudara dan saudari, ayat Mazmur pada hari ini membuat perbandingan di antara dua jenis orang. Yang pertama, di sini ayat 16 dia kata, sedikit barang yang dimiliki orang baik. Pertama adalah orang miskin yang baik, lebih berharga daripada kekayaan semua orang jahat. Orang kedua adalah orang kaya yang jahat. Saudara dan saudari, orang miskin di sini dikata ada sikit barang, tapi orang kaya dia penuh kekayaan, penuh dengan barangan kebendaannya, saudara dan saudari. Tetapi pada hasilnya di sini kata ayat 17, kerana Tuhan akan mematahkan kuasa orang jahat dan melindungi orang baik. Saudara dan saudari, walaupun orang miskin mempunyai barang yang sikit, tetapi saudara dan saudari, Tuhan melindungi mereka. Tapi orang jahat walaupun penuh kaya, penuh keberadaan, tapi Tuhan menyekat ataupun mematahkan kuasa mereka. Saudara dan saudari, ini mengingatkan saya seumpama saya sebagai seorang bapa di dunia ini. Saya ada 4 orang anak. Ya, anak sulung saya Esther itu lebih pandai, lebih kuat, lebih cerdik dan lebih licik, saudara dan saudari. Dan bila selalunya 2 orang adiknya
Enoch ataupun Ezekiel menangis. Saya sebagai bapa, memang saya selalu pasti akan memarahi kakak mereka, iaitu Esther itu. Saya akan kata, kamu membuli mereka, kamu yang pandai, kamu yang leceh, pastilah kamu yang membuli mereka. Dan dengan sifat semula jadinya, saya lebih pilih kasih, lebih memelihara, lebih melindungi mereka yang selalu dibuli, iaitu Enoch dan Ezekiel. Saudara dan saudari, saya pun terfikir, bapa kita di syurga, dia maha adil. Dia tidak seperti saya, tapi dia maha adil. Tapi dia tetap pilih kasih terhadap mereka yang miskin, mereka yang memerlukan. Kerana Tuhan lebih tahu keperluan mereka, Tuhan tahu kemampuan mereka sangat terhad. Itulah Tuhan pilih kasih, Tuhan membela, Tuhan mengangkat, Tuhan membantu, Tuhan melindungi mereka, saudara dan saudari. Dan sebaliknya, orang jahat itu Tuhan menyekat dan mematahkan kuasa mereka. Saudara dan saudari, kenapa Tuhan pilih kasih sedemikian? Saya pun cuba fikir dan renungkan kenapa. Dan mungkin saudara dan saudari, oleh kerana orang miskin terlalu miskin. Jadi mereka hanya ada satu pilihan, iaitu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara dan saudari, orang miskin akan mencari-carikan Tuhan, akan bersandar kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang jahat, dia bersandar kepada kekayaan. Dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Dia cari duit hari-hari. Dia tidak dapat puas hati, saudara dan saudari. Orang miskin selalu mengagung-agungkan Tuhan, saudara dan saudari, dalam hidup mereka. Sebaliknya, orang yang jahat itu, dia mengagungkan duit. Ini tidak susah difahami, saudara dan saudari. Even di dalam gereja saya boleh perhatikan beberapa orang yang pernah menjadi miskin itu, waktu miskin, selalu dia cari saya, pastor, apa yang boleh saya buat untuk gereja? Apa yang boleh saya bantu untuk gereja, saudara dan saudari? Dan tidak perlu pastor suruh. Dia akan datang sembahyang setiap hari Minggu. Dia akan menjadi penyambut tetamu tanpa disuruh, saudara dan saudari. Dia buat saja apa yang gereja perlukan. Tapi saudara dan saudari, setelah dia mendapat kerja yang baik, setelah dia mendapat gaji yang besar, dia mula lupakan Tuhan. Gereja pun tidak datang, sembahyang pun tidak turun. Bila pastor tanya dia, banyak alasan lah. Dia beri alasan dia balik kampung lah, dia pancing lah, pergi sini, pergi sana, pergi kerja lah dan sebagainya. Dan walaupun dia sudah banyak kali janji memberi persembahan wang persepuluhan, tapi tidak pernah dia bagi, saudara dan saudari. Sedangkan waktu miskin, dia selalu memberi. Tapi waktu kaya, dia langsung tidak memberi. Saudara dan saudari, inilah kerana Tuhan mengasihi, melindungi orang yang miskin, kerana mereka mengagungkan Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara dan saudari, orang miskin mungkin lebih senang bersyukur, senang berpuas hati. Saudara dan saudari, sedangkan orang yang kaya langsung tidak puas hati. Orang miskin, walaupun dia dapat bantuan gereja beras itu 5 kilo. Gereja memberi beras 5 kilo. Wow, dia akan bersuka cita. Dia ambil gambar, upload dalam grup. Dia kata, terima kasih banyak-banyak kepada gereja kerana telah menolong kami. Tetapi orang yang kaya, bila gereja bagi 5 kilo beras, dia langsung dia kata, mit aja. Sikit saja 5 kilo. Kenapa tidak bagi 10 kilo? Lokek betul. Kedekut betul gereja ini. Ini komen mungkin yang orang kaya berikan. Kerana dia tidak dapat puas hati. Dia tidak dapat bersyukur. Saudara dan saudari, orang miskin, oleh sebab terlalu miskin, dia akan sendiri berusaha, bekerja keras untuk mencarikan rezeki. Ada seorang jemaat dari gereja saya, dia miskin. Suami pun tidak bagi duit. Jadi dia sendiri tiap-tiap pagi keluar mencari sayur-sayuran. Dia memetik sayur-sayuran yang free, tak perlu bayar. Dan dia jual di market. Saudara dan saudari, dia mencari rezeki sendiri. Tetapi orang kaya, ada juga jemaat saya yang pernah kerja keras, pernah untung besar, pernah dapat gaji bulanan berpuluh-puluh ribu. Dan setelah dia tidak dapat kerja itu, dia duduk saja di rumah. Bila pastor memperkenalkan kerja kepadanya, dia kata, tidak mahu kerana gaji terlalu rendah. 2,000, 3,000 itu neighbor, tak perlu kerja. Lebih baik duduk di rumah. Kerana dia pernah menjadi kaya. Jadi dia tidak dapat bekerja keras. Saudara dan saudari, inilah sebab-sebab mungkin kenapa Tuhan lebih mengasihi, lebih melindungi orang yang miskin. Saudara dan saudari, ayat 18 hingga 20 memberitahu kita kesannya. Kesannya, Tuhan memelihara mereka yang mentaatinya.
dan negeri ini menjadi pusaka mereka selama-lamanya. Saudara dan saudari, Tuhan memelihara. Bukan saja melindungi, bahkan memelihara keperluan kita setiap hari. Dia membekalkan, dia menyediakan untuk kita yang miskin. Dan segala perjanjiannya sah laku, berkuat kuasa, berkesan untuk kita selama-lamanya. Saudara dan saudari, ayat 19, mereka tidak akan menderita pada masa kesusahan. Mereka akan berkecukupan pada masa kelaparan. Ya saudara dan saudari, betulkah? Waktu kesusahan, betulkah kita tidak menderita? Ya, saya pun terfikir, mungkin. Tidak menderita bukan dari segi luaran, tapi dari segi batinia. Saudara dan saudari, waktu COVID-19, semua orang duduk di rumah. Orang kaya mula panik. Orang kaya mula gelisah. Risau, ayo kedai saya tidak dapat buka, kilang saya tidak dapat buka, dan bisnes saya tidak dapat jalan, pendapatan saya tidak dapat dijana. Saudara dan saudari, mereka tidak dapat tenang, mereka betul-betul menderita. Sebaliknya, orang yang miskin, walaupun COVID-19 datang, dia duduk di rumah. Wow, dia bersyukur kerana boleh mendekati Tuhan, membuat sembahyang bilik tiap-tiap hari, membaca Alkitab tiap-tiap hari. Nah, inilah saudara dan saudari, walaupun COVID-19, walaupun kesusahan datang, tapi hati kita penuh bersukacita. Amin. Tidak menderita. Saudara dan saudari, mereka akan berkecukupan pada masa kelaparan. Saya yakin saudara dan saudari, ramai di antara kita yang menjadi miskin. Walaupun makan nasi campur air panas, campur kicap, kita pun rasa syukurlah dapat makan, dapat kenyang. Betul kan, saudara dan saudari? Tetapi sebaliknya, orang yang kaya hari-hari makan ikan, makan babi, makan abelun, makan ketam, makan udang, tapi dia tidak puas hati. Orang yang makan sarang burung tidak puas hati, saudara dan saudari. Semakin gemuk pun tidak puas hati. Jadi inilah di sini kata orang yang miskin, walaupun lapar, tapi berkecukupan. Ayat 20. Tetapi orang jahat akan mati. Musuh Tuhan akan hilang seperti bunga di padang. Mereka akan lenyap seperti asap. Nah, saudara dan saudari, orang yang jahat langsung akan hilang, dilupakan bersama sekali dengan segala kekayaan mereka. Tuhan akan melenyapkan mereka dan tak ada orang yang ingat nama mereka. Ini kesudahan orang jahat. Saudara dan saudari, 21-22 mengingatkan kita lagi. Dia kata, orang jahat meminjam dan tidak membayar balik. Orang jahat tidak puas hati, bahkan berhati busuk. Dia terus-menerus menipu. Pinjam, tapi tidak mau bayar balik. Walaupun ada duit, tak mau bayar hutang itu. Tapi saudara dan saudari, sebaliknya, orang baik, walaupun miskin, tapi dia sanggup memberi dengan murah hati. Kenapa? Mungkin kerana dia selalu menerima kasih Tuhan. Selalu mengalami kasih Tuhan. Itulah sebabnya dia berupaya untuk mengkongsikan kasih Tuhan dengan orang lain. Amin. Saudara dan saudari, saya harap kamu jenis yang ini selalu mengalami kasih Tuhan dan memberi kasih Tuhan kepada orang lain. Kerana ayat 22, mereka yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri ini, tetapi mereka yang dikutuk olehnya akan diusir. Saudara dan saudari, inilah mengingatkan kita bahawa walaupun kita miskin, walaupun kita kurang berada, tapi Tuhan penuh memberkati kita dan memberikan segala yang terbaik kepada kita. Bahkan segala perjanjiannya berlaku di atas kita, saudara dan saudari. Tetapi orang yang jahat, walaupun penuh keberadaan, tetapi sementara waktu saja. Mereka akan dilupakan Tuhan, diusirkan Tuhan daripada kerajaan Tuhan. Masih ingatkah Yesus kata, orang kaya mau masuk ke syurga adalah begitu susah. Kerana unta mau masuk ke dalam lubang jarum lebih senang daripada orang kaya yang mau masuk ke syurga. Saudara dan saudari, tak kira kita miskin, tak kira kita kaya, hari ini biarkanlah kita menjadi yang mentaati Tuhan, menjadi yang baik. Walaupun miskin dari segi keberadaan, tapi kita kaya dari segi kerohanian, penuh mengalami Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, kami bersyukur kerana Engkau Tuhan kami yang memberkati kami. Walaupun kami miskin, tapi Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Bantulah kami tetap ingat akan Tuhan, tidak melupakan Tuhan walaupun suatu hari nanti kami menjadi kaya. Supaya kami tidak dihapuskan, tidak dihalau oleh Tuhan. Berkatilah setiap kami pada hari ini lebih mengalami Tuhan walaupun duduk diam-diam di rumah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.